Okay, kita tengok teori. Okey, teori bab 5 Bab 5. Okey, elip, parabola dan tangent. Okey, jadi bab 5 ni akan belajar 3 perkara elip, parabola dan tangent. Okey, jadi bab ini dia ada gabung jalin lah antara soalan dia, nanti kalau keluar boleh gabung antara elip, gabung parabola, gabung tangent. Okey, jadi untuk teori kita akan tengok asas dulu. Okey, kita ambil pengenalan dulu. Okey, jadi tengok sini. Okey, bentuk parabola juga digunakan untuk pelbagai fungsi dalam kehidupan kita. Jadi parabola ni ada banyak fungsi dia. Ya, kita tengok ni bentuk apa ni? Nak kata bulat tak bulat kan? Ni nak kata bulat tak bulat, lepeh tak lepeh. Jadi ni ada dalam bentuk geometri bangunan lah ni. Pembinaan bangunan ada ni bentuk parabola ni. Ada lagi Kita tengok dulu. Okey, konsep. Okey, konsep elip dan juga konsep parabola. Ada dua benda Okey. Mula-mula kita tengok elip. Okey, elip. Elip adalah satu titik bergerak. Okey, satu titik bergerak supaya jumlah jaraknya dari dua titik, dari dua titik ataupun fokus adalah sama. Okey. Elip adalah lokus dari semua titik yang memiliki jumlah jarak yang sama dari dua titik tak yang telah ditentukan sebelumnya. Okey, yang telah ditentukan sebelumnya. Payah nak faham ni. Okey, payah nak faham ni. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi elip ni mempunyai ciri ni ciri dia, ciri elip. Elip mempunyai paksi major dan juga paksi minor. Ni ciri elip Yang tadi maksud dia. Okey, paksi yang panjang, paksi yang panjang adalah paksi major. Jadi paksi major adalah paksi panjang. Paksi pendek adalah paksi minor. Benda pula dah paksi panjang minor. Okey. Hubungan antara minor, paksi major dan titik fokus ada kat dalam ni. Okey, ni contoh dia. Okey, tengok Paksi major ni ni benda ni yang paling panjang. Okey. Paksi minor ni yang pendek. Okey. Jadi ni adalah elip dia. Ini contoh elip. Ni elip. Dia kalau nak faham elip ni yang saya biasa buat contoh, kalau kita ada sebiji bola, kita pijak dia. Jadilah dia akan jadi tukar daripada bentuk bola bulat tu jadi pada bentuk bola rugby. Sebab dia terlepeh kan. Okey, ni jadi elip. Jadi konsep tu jugalah nanti kita akan guna untuk membuat elip. Di mana ada satu bola, ada satu bulatan besar. Boleh kot. Okey. Bila kita pijak, dia akan jadi nak kata lonjong, lepeh. Lebih kurang macam ni Dia ada satu lagi bola kecil. Bola kecil. Lebih kurang Okey, nanti kita tengok ni Okey, ni ambil ni dulu. Okey. Jadi, yang ni tadi ni. Yang ni satu titik bergerak supaya jumlah jarak dari dua titik tetap fokus adalah sama. Ni. Jadi, ini maksud dia. Jejari ni adalah separuh daripada AC. Okey. Separuh pada AC. AC ni adalah paksi major dia. Paksi major. AC. Jadi, bila kita letak kat sini, pusat dia, garis sini, kita akan dapat titik fokus. Fokus 1, fokus 2. Jadi, daripada titik fokus ni lah, jika kita letakkan ada satu tali, kita ambil satu tali yang panjang ni adalah dari A ke C. Satu tali yang panjang ni dari A ke C. Kita letak dekat sini, Bila kita tarik dia, contoh macam tu tarik. Saya ingat saya tak pandai pakai mouse macam ni Dia tarik ni, kita tarik kat sini. Ataupun kita tarik lagi, dia bergerak kat sini. Dia akan jadi sama panjang antara A dengan C. Ni contoh dia ni yang dia buat ni. Tu maksud dia. FB tambah FB fokus 2 sama dengan AC. Ni. Okey, tak apa ni Boleh faham sikit lah. Apa yang paling penting?
adalah awak tahu bahawa elip ni ciri-ciri dia ada paksi major, ada paksi minor. Okey. Jadi kita tengok ni fakta penting sikit. Okey, ni ada sebuah namanya apa ni? Namanya adalah kun. Kun. Okey. Jadi kalau kun ni dipotong sama macam ni, dia akan nampak, kita tengok daripada atas dia akan nampak satu bulatan. Ni contoh dia. Ni bulatan. Tapi kalau dipotong serong macam ni, daripada sisi sini ke sisi sini, okey, dipotong serong, dia akan jadi elip. Ni dia serong ni, elip. Tetapi kalau dipotong daripada sisi satu ni ke paksi bawah, tapak tapak, dia akan jadi parabola. Ni parabola ni. Ni dia. Ni contoh dia lah. Okey, tengok. Okey, seterusnya. Tadi itu konsep elip. Seterusnya kita akan tengok konsep parabola. Okey. Parabola adalah satu titik yang bergerak dari satu titik tetap yang sentiasa mempunyai jarak yang sama dengan jarak serenjang dengan satu garis lurus. Okey, ni dia. Ni bentuk parabola, dia ada paksi simetri, tak apa kita baca dulu. Mercu, okey, ni kena tahu. Mercu parabola adalah separuh daripada jarak serenjang titik fokus dengan directrix yang ditetapkan. Paksi simetri adalah pembahagi dua parabola. Paksi simetri adalah pembahagi dua parabola. Okey, ni dia. Jadi ini adalah parabola. Ini adalah parabola. Separuh ni. Okey, separuh ni parabola. Ini paksi simetri, penengah dia. Okey, penengah dia. Jadi puncak dia ni kita kenali sebagai mercu. Okey, ni sebagai mercu. Okey, ni sebagai mercu. Jadi kalau ni awak tengok dulu ni, jadi awak tahulah nanti. Okey, berikut contoh. Ni nanti tak apa. Berikan contoh, kemudian nyatakan perbezaan elip dan parabola. Parabola ada mercu, elip tak ada mercu. Elip ada paksi major, ada paksi minor. Nyatakan maksud bagi istilah berikut. Ni dia yang tadi kan. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok. Ni dia. Macam mana kita nak melukis. Okey, macam mana kita nak melukis ni. Melukis elip macam mana. Seterusnya, macam mana kita nak lukis parabola. Okey, ni saya tunjuk dulu. Tunjuk dulu macam ni. Tak lukis lagi. Sebab ni kita nak tengok teori je. Okey, secara konsep dia, kalau elip, okey, ni nak buat elip ni. Nak buat elip ni, dia kena ada paksi minor, paksi major. Okey, kena ada jangka lukis nak buat ni. Okey, jadi kita kena buat dua bulatan. Satu paksi major ni buat bulatan kecil. Paksi major buat bulatan besar. Paksi minor buat bulatan kecil. Kemudian kita kena bahagikan kepada 12 bahagian. Kemudian kita kena buat selari macam ni. Ni ambil teori dulu. Kemudian kita kena buat turun, serenjangkan supaya kita dapat titik persilangan. Barulah kita akan dapat penanda dia nanti. Ni dia. Yang ini kita akan pakai flexible curve lah kalau ada. Kalau tak ada, kita pakai je. Yang ada pada kita sekarang ni adalah sesiku set tu kan. Ikan paus tu kan. Kita pakai je yang tu nanti. Saya tunjukkan contoh. Okey, ni ni. Dan tengok ni macam mana nak dapatkan kalau melintang macam ni pula separuh. Okey. Okey, seterusnya kita tengok teori untuk parabola. Okey. Parabola dilukis dengan menggunakan kaedah segi empat tepat. Jadi ni kena segi empat tepat. Kalau elip tadi kena buat dua bulatan, parabola kena buat segi empat tepat. Jadi saya biasa suruh pelajar ingat, kalau parabola ni bermula dengan huruf P. Bila huruf P ni, okey, kita kena ingat nak lukis padang. Ni kotak padang. Kita kena buat padang. Kalau elip, kita kena buat bulat. Kemudian,
bila kita dah buat padang tu, okey, kita dah ada kotak ni. Kita kena bahagikan dua dia. Kemudian kita kena buat kipas angin. Ni nisbah. Kita kena buat nisbah dia kepada 4 bahagian. Ni. Okey, kena buat pada 4 bahagian. Ni ada panduan dia. Nanti kita buat turun. Jadi titik macam ni. Okey. Jadilah parabola. Okey, ini jadi cukup. Okey, cukup yang ini. Konsep elip dengan konsep parabola. Okey, yang ni walaupun nampak macam simple ni, biasanya soalan tangent memang keluar. Jadi nak tak nak awak kena buat. Okey, tolong buat. Memang keluarlah dia gabung. Bukan salah satu tapi dia gabung. Dia bagi sikit. Dia bagi sikit elip. So, suku elip ke. Satu bahagian elip. Dia cantum pula dengan satu bahagian parabola. Lepas tu cantum pula dengan bulatan. Okey. Jadi ni kita kena buat cukup untuk teori ni. Untuk teori ni cukup. Jadi saya harap awak boleh jawab. Jawab teori dulu. Okey, jawab teori dulu. Sekejap kita tengok kertas soalan. Okey, jawab teori dulu. Segi 3, segi 4 sekejap ya. Okey, modul. Okey, modul ni dia. Oh, sorry, bukan goyang Modul muka surat 40. Awak jawab dulu, nanti kita bincang. Okey, soalan nombor 1 sampai soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 1 sampai 7. Okey, jawab dulu, nanti kita bincang. Sebab nanti kita akan buat. Okey, itu saja untuk teori yang ini. Sekejap lagi kita akan sambung dengan tutorial lah. Tutorial macam mana kita nak buat. Detail sikit sekejap lagi Satu persatu saya tunjuk cara dia. Okey, itu saja. Jangan lupa tulis nama awak, type nama awak pada ruangan YouTube supaya saya tahu kehadiran awak hari ini. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi selepas ni.